Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pastinya pendedahan kali ini paling mengejutkan kita. Ianya melibatkan seorang menteri dan juga orang besar dalam parti UMNO, Azalina Othman Said. Menurut laporan ini, ada yang mahu supaya Azalina Othman Said ditukar atau dengan kata yang lebih kasar, mungkin sesuai dikata sebagai dipecat. Bukan dipecat sebagai menteri, tetapi dipecat sebagai ketua penerangan UMNO. Ini sebab beliau dimohon supaya diganti ataupun dengan kata yang lebih mudah kita faham, dipecat dan diganti dengan orang lain. Yaitu menurut laporan ini, mereka mahu Azalina Othman Said ditukar kerana tidak fokus terhadap tugasan beliau sebagai ketua penerangan UMNO dan kurang proaktif. Azalina perlu ditukar UMNO cawangan SS9E Damansara. UMNO cawangan SS9E Damansara mengusulkan satu pertukaran atau rombakan bagi jawatan Ketua Penerangan UMNO Malaysia yang disandang oleh Datuk Seri Azalina Othman Said ketika ini yang didakwa tidak fokus dalam tugasan beliau. Timbalan Ketua UMNO bahagian Damansara, Amin Syukur berkata, sebagai seorang menteri dan kepimpinan yang berjasa sekian lama, UMNO cawangan SS9E beranggapan beliau tidak fokus kepada tugas Ketua Penerangan Parti serta disifatkan sekarang ini perlu lebih proaktif. Katanya, akar umbi UMNO keseluruhannya memerlukan satu pelaksanaan strategi serta gerak kerja hala tuju drastik yang lebih jelas agar setiap tindakan akar umbi itu tidak tersasar. Sebagai seorang menteri, kami yakin beliau cukup firm dan ini jelas menguntungkan UMNO. Oleh itu, kita memerlukan individu yang mungkin boleh lebih fokus untuk bertindak sebagai ketua penerangan dan ada masa merencana usaha-usaha serta tindakan tidak bermusim. Satu pelan naratif masa depan UMNO yang lebih praktikal perlu segera digerakkan oleh Ketua Penerangan serta segala usaha perlu digembleng kepada usaha bersangkutan portfolio penerangan ini, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Tambah Amin, UMNO cawangan SS9E juga ingin mengusulkan untuk kepimpinan parti mempertimbangkan Datuk Seri Rezal Merican Naina Merican bagi menggalas seterusnya portfolio sebagai ketua penerangan yang baharu. Melalui kemahiran, pengetahuan serta pengalaman dimiliki beliau, ianya dilihat satu kelebihan yang boleh digunapakai untuk kegunaan atau kebaikan UMNO. Selain UMNO cawangan SS9E juga beranggapan beliau ada masa untuk lebih fokus merencana, bergerak dan bertindak sebagai ketua penerangan yang baru jelasnya lagi. Sebelum kita berpisah, apa pendapat anda? Adakah anda juga setuju supaya Azalina Othman Said ditukar daripada jawatan beliau sebagai ketua penerangan UMNO kerana tidak fokus dan memang ada juga logiknya. Azalina Othman Said sebagai seorang menteri, beliau begitu perform, bekerja bagus dan pencapaian yang sangat baik. Tetapi sebagai ketua penerangan UMNO, seperti yang dinyatakan oleh Amin, memang perlu masa untuk merencana parti tersebut untuk bangkit semula. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Tolong tekan butang subscribe di ruangan subscribe itu. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan terbesar daripada pemimpin UMNO. Adakah UMNO akan membentuk gabungan baru? Itu persoalannya apabila Bung Mokhtar kata UMNO perlu bentuk gabungan dan gagasan baharu. Saudara-saudara sekalian, adakah dengan pembentukan gabungan dan gagasan baharu ini akan memperkuatkan UMNO khususnya di Sabah? Ketua UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berpandangan bahawa partinya itu perlu membentuk satu gabungan atau gagasan baharu
dalam menghadapi pilihan raya PRN akan datang. Beliau berkata, perkembangan politik semasa negara termasuk di Sabah menunjukkan tidak satu parti pun yang boleh memerintah melainkan melalui gabungan. Saya rasa mengikut keadaan politik semasa termasuk di Sabah, tidak ada satu parti termasuk di Sabah. Sebab kita sudah melalui pilihan raya demi pilihan raya, jadi kita kena ada satu gagasan gabungan baharu, kata beliau. Alasannya, rakyat sudah tidak boleh menerima satu parti sebab pengundi muda melihat bagaimana parti-parti di Sabah ini. UMNO sudah memerintah, Parti Warisan sudah memerintah, Gabungan Rakyat GRS sudah memerintah, Parti Solidariti Tanah Air Kusta pun sudah, Parti Bersatu Sabah PBS pun sudah, jadi pembangkang pun sudah. Jadi, itu juga parti yang bertanding dalam PRN akan datang. Rakyat sudah boleh menilai dengan keberadaan semua parti ini. Jadi, biar rakyat menilai, tetapi kita merasakan bahawa perlu ada gagasan baru untuk stabilkan politik, katanya lagi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas hadir pada majlis penyerahan watika pelantikan jawatan kuasa Komuniti Desa Madani JKDM di bangunan UMNO di sini pada Jumaat. Bagaimanapun, Bung Mokhtar berkata gabungan atau gagasan baharu itu perlu diperhalusi kerana ianya melibatkan beberapa parti politik termasuk UMNO, Warisan dan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM. Itu memang pasti parti gabungan. Sabar, kita akan perhalusi segala-galanya, kata beliau lagi. Ditanya, adakah gabungan itu akan dinamakan? Beliau sekali lagi menegaskan, nama gabungan akan dimaklumkan apabila tiba masanya nanti. Mesti ada nama, tetapi masanya belum sampai, kata Bung Mokhtar lagi. Bung Mokhtar ketika ditemui pemberita selepas menghadiri majlis penyerahan watika pelantikan JKDM di bangunan UMNO Kota Kinabalu. Saudara-saudara sekalian, Bung Mokhtar memberikan bayangan yang luar biasa akan bergabung dengan Warisan dan KDM. Ketua UMNO Sabah itu berkata, mesti ada gagasan dibentuk menjelang PRK Sabah. Memandangkan rakyat tidak mahu kepada parti tunggal lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkembangan yang memang bagus. Kerana apabila itu berlaku bermaksud tidak ada penguasaan monopoli daripada mana-mana parti politik. Maka dengan itu ada lebih banyak tanggungjawab dan ada semak imbang yang baik. Dengan adanya perkara seperti ini, perkara semak imbang dapat dilakukan dengan sempurna. Tiadalah perkara yang tidak diingini berlaku seperti ketirisan, salah guna kuasa, rasuah dan penyelewengan dilakukan dengan sewenang-wenangnya. UMNO Sabah telah memberikan bayangan akan membentuk gagasan dengan Warisan dan Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia KDM berdepan PRN Sabah akan datang. Ketua UMNO Sabah Bung Mokhtar berkata, berdasarkan realiti sekarang, tiada parti boleh bergerak solo sambil menyuarakan keyakinan pasti akan ada gabungan baharu. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan dan jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ulasan dan juga pendapat daripada Tun Mahathir kali ini paling panas dan pastinya menimbulkan pelbagai pendapat dan kritikan daripada netizen yang menonton laporan kali ini. Tun Mahathir kata, umat Islam dunia perlu bersatu bangunkan teknologi senjata untuk menentang Israel. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang isu kali ini? Sila tuliskan dalam ruangan komen. Keganasan Israel tidak dapat ditentang kerana kelemahan umat Islam bersatu dan membangunkan teknologi senjata. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, Al-Quran menyuruh orang Islam membuat persediaan untuk melindungi keselamatan ummah Islamia. Untuk ini, negara Islam dan orang Islam perlu memiliki ilmu senjata moden dan pasukan tentera yang boleh menangkis serangan musuh. Tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan senjata sendiri
Ramai orang Islam yang berpendapat sunnah Nabi ini ialah berkenan dengan pemilikan senjata zaman Nabi. Sebenarnya sunnah Nabi ialah keupayaan menyelamat umat Islam. Senjata zaman Nabi tidak mampu menyelamatkan di zaman ini. Senjata yang sesuai di zaman ini ialah machine gun, roket, meriam, kereta kebal, pesawat pejuang, kapal perang dan lain-lain. Orang Islam tidak dapat cipta dan mengeluarkan senjata ini kerana tidak memiliki ilmu dan kepakaran yang diperlukan, kata Tun Mahathir menerusi catatan di X pada Jumaat. Dr. Mahathir berkata, orang Islam dahulu menguasai ilmu sains dan matematik berbeza dengan sekarang kerana ada yang beranggapan ilmu-ilmu ini tidak memberi pahala untuk akhirat dan dengan itu keupayaan mereka mencipta dan mengeluarkan senjata terhakis. Jika orang Islam berhajat untuk menunaikan kewajipan mereka untuk melindungi dan menyelamat umat Islam, penguasaan ilmu sains dan matematik hendaklah dituntut. Kata Mahathir lagi, jika orang Timur boleh kuasai ilmu-ilmu ini dan mereka mampu mencipta dan mengeluarkan alat-alat pertahanan ini, tidak ada sebab kenapa orang Islam tidak boleh. Tindakan menuntut ilmu dan membangun keupayaan mencipta dan mengeluarkan senjata moden hendaklah diusahakan oleh negara-negara Islam dan orang Islam, ujar Mahathir lagi. Dr. Mahathir dalam pada itu turut mengkritik sikap setengah negara Islam yang tidak bersatu untuk membela dan melindungi Palestin. Seluruh dunia melihat keganasan Israel dan dengan angkuh Israel meneruskan keganasan membunuh ratusan orang Palestin di tebing barat. Sekarang Lebanon juga diserang, tidak ada sesiapa yang bertindak dan menolong, tidak ada sesiapa yang cuba beri perlindungan, kata Mahathir. Biasanya pertubuhan bangsa-bangsa bersatu akan hantar pasukan pengaman, tetapi sejak serangan oleh Israel tidak ada pasukan pengaman dihantar oleh PBB, kata Tun Mahathir lagi. Saudara-saudara sekalian, keputusan dan tulisan Tun Mahathir ini, umat Islam dunia perlu bersatu bangunkan teknologi senjata tentang Israel, mendapat banyak perhatian daripada netizen. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, kita jumpa lagi.